Sejumlah 8.9 juta ringgit diperuntukkan kepada mahasiswa Pahang menerusi bantuan prihatin Pahang BPP Kluster Siswa untuk tahun ini. Terus saja bersama Atira Haswah di Kuantan untuk berita penuh. Terima kasih. Seramai 18,680 pelajar telah diluluskan untuk menerima bantuan prihatin Pahang BPP Kluster Siswa membabitkan peruntukan 8.9 juta ringgit tahun ini. Penyelaras Dewan Undangan Negeri Pulau Tawar, Haris Saleh Hamzah berkata, bagi Parlimen Jerantut, seramai 1,283 mahasiswa membabitkan peruntukan sebanyak RM384,900. Beliau berkata insentif ini bertujuan untuk membantu meringankan beban mahasiswa anak Pahang di IPTA dan IPTS. Ini adalah serahan kepada pelajar-pelajar anak Pahang yang permohonannya dibuat melalui Imam PAN kalau dimaklumkan, dan juga ia telah dimulakan, permohonan ini dimulakan pada 21 Jun hingga 11 Julai tarikh tutup permohonan, dan di Jerantut seramai 1,283 pemohon telah berjaya dan terdiri daripada anak-anak siswa daerah Jerantut yang sedang belajar. Peruntukan kerajaan negeri ini berdasarkan konsep berkongsi rezeki yang diterapkan oleh Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail dalam pentadbirannya, terutama selepas kejayaan mengutip hasil lebih 1 bilion ringgit 2 tahun berturut-turut. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan bantuan prihatin Pahang Kluster Siswa Parlimen Jerantut di Pusat Latihan Teknologi Tinggi ETEK di Jerantut. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang kerana telah memberikan wang tunai sebanyak RM300 kepada semua mahasiswa dan mahasiswi universiti, kerana dengan wang ini kami dapat berbelanja untuk membeli barang-barang keperluan universiti dan menampung yuran-yuran serta perbelanjaan harian. 300 amount ni boleh diguna pakai untuk macam-macam benda dan sangat-sangat berguna untuk kebanyakan student. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Kerajaan Negeri Pahang sebab memberikan benefit kepada student-student juga. Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang PKMP mengambil inisiatif membersihkan pesisiran pantai Baluk Kuantan dengan kerjasama Kelab Media Pahang, pengurusan sisa pepejar dan pembersihan awam SW Corp Pahang serta Alam Flora Sendirian Berhad Alam Flora. Inisiatif tersebut dibuat bersempena program Hari Mesra Media PKMP 2023. Ketua Pegawai Eksekutif PKMP, Datuk Muhammad Faizal Jaafar berkata, inisiatif melibatkan seramai 80 peserta tersebut merupakan usaha pihaknya membantu memelihara alam sekitar. Selain itu, PKMP turut menganjurkan pelbagai acara antaranya bola tampar, memanah dan bowling kelapa. Jadi bila Hari Bersama Media ni kita tak nak dia semata-mata kita bermain sukan lah. Kita selitkan juga pada yang sama, kita selitkan juga acara iaitu kita membersihkan pantai, bersihkan kawasan sekeliling Pantai Baluk, kerana kita tahu Pantai Baluk ni adalah merupakan kawasan tarikan pelancong lah, terutamanya pada hujung minggu. Jadi kita selitkan unsur-unsur pemeliharaan dan pemuliharaan lah, supaya semua warga PKMP, warga media, kita dah ajak sekali bersama dengan SW Corp dan juga Alam Flora, termasuk Tourism Pahang juga. Dalam pada itu, hampir 1 tan pelbagai jenis sampah telah ditemui sepanjang pesisiran pantai itu. Pengarah SW Corp Pahang Syarudin Hamid berkata, usaha PKMP dan Kelab Media Pahang itu mampu menjadi sebuah wadah terbaik dalam membina budaya dan minda masyarakat bagi memelihara alam sekitar. Sisa-sisa yang ini adalah seperti botol-botol sampah, bekas pampers dan juga sisa-sisa kayu yang lain lah. So saya melihat mungkin daripada pembawaan daripada sampah hanyut daripada laut, dan mungkin daripada outlet-outlet yang berada di sekitar kawasan ini, dan juga saya melihat ini ada banyak tempat perkhemahan. So mungkin sumber-sumber dan juga penyumbang kepada sama-sama ini adalah di kawasan sekeliling sinilah. So saya melihat kepada keperluan macam yang awal tadi saya sebut. Program ni bukan kita nak menampakkan apa yang kita nak buat. Sebenarnya kita nak memperlihatkan tanggungjawab kita secara bersama lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di program Hari Mesra Media PKMP 2023 di Pantai Baluk Kuantan. Standby, 1, 2, 3.
Kartunis popular Azhar atau nama sebenarnya Abdul Razak Sofi Elias Subihi, 57 tahun, menerbitkan sketch keistimewaan 11 daerah di negeri Pahang sebagai informasi dari tarikan pelancong domestik dan luar negara. Azhar yang mula dikenali di majalah Gila-Gila tahun 1998 mengambil inisiatif menerbitkan sketch setiap daerah sebagai sumbangan kecil terhadap pembangunan ekonomi negeri melalui sektor pelancongan. Menurutnya, projek dengan kerjasama Perbadanan Perpustakaan Negeri Pahang ini sebagai strategi menyebarkan maklumat pelancongan berkaitan sejarah, pendidikan, seni budaya, ekonomi dan tokoh tempatan. Dalam buku ini terbagi kepada beberapa perkara, antaranya tempat-tempat menarik di dalam sesebuah daerah tu. Yang kedua, sumber ekonomi di satu-satu tempat. Tentang pembangunan dari segi pendidikan. Kemudian ada juga dimasukkan tentang adat budaya, kebudayaan. Menurutnya, setakat ini sebanyak 3 sketch daerah Jerantut, Kuantan dan Pekan telah diterbitkan, manakala daerah lain seperti Temeloh, Lipis akan diterbitkan awal tahun depan secara berperingkat. Beliau yang juga penerima anugerah ikon kartunis Pahang 2019 berkata, merujuk kepada sketch Jerantut Bandar Taman Negara turut memuatkan sejarah Mat Kilau, Taman Negara, pusat pendidikan dan pentadbiran, kesenian dan adat budaya serta kegiatan ekonomi. Azhar yang merupakan anak peneroka Felda Padang Piul lahir pada 20 Jun 1966, mula melukis sejak di bangku sekolah bermula tahun 1980. Hasil karyanya disiarkan dalam akhbar tempatan dan majalah humor seperti Gili Hati, Batu Api dan Gila-Gila. Azhar juga telah menerbitkan beberapa buah koleksi kartun sendiri seperti Bangunan Lama Kuala Lumpur, Melaka, Pekan Lancang, Potret P. Ramlee yang pernah menyertai pameran kartun di dalam dan luar. Sekian paparan dari Pahang, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Hadira. 254 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dalam Ops Tapis Khas yang bermula 18 Oktober sehingga semalam di Kelantan. Ia melibatkan 221 kes di bawah Akta Dadah Berbahaya ADB 1952, Akta Racun AR 1952 dan Akta Dadah Berbahaya 1985. Ketua Polis Kelantan, Dato' Muhammad Zaki Harun berkata kesemua ditahan berumur antara 16 hingga 64 tahun, terdiri daripada 246 warga tempatan dan 8 warga asing. Dadah bernilai lebih RM660,000 dirampas dan harta berjumlah RM115,000 disita. 221 kes telah dibuka dalam pelbagai seksyen kesalahan. Dan seorang adalah tangkapan pelajar tingkatan 4 di sebuah sekolah di Tumpat. Kalau ikutkan sepanjang Januari hingga sekarang dah 30 pelajar ditangkap terlibat dalam pelbagai. Termasuklah di bawah tindakan-tindakan yang seksyen lebih besar. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan di Kota Baru hari ini. Seorang pelajar sekolah menengah maut selepas motosikal yang ditunggangi terbabit dalam kemalangan di Kemaman, Terengganu malam tadi. Kemalangan berlaku di kilometer 11 Jalan Cukai Air Putih kira-kira jam 8.20 malam tadi. Mangsa Muhammad Haziq Akif Zulkifli, 14 tahun berasal dari kampung Batu Lima Binjai, Kemaman, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah pada kepala dan badan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyar Ramlan mengesahkan menerima maklumat berhubung kemalangan tersebut. Mayat bangsa dihantar ke unit forensik Hospital Kemaman untuk proses bedah siasat dan kes siasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pihak polis telah mendapatkan perintah Mahkamah Kemaman bagi menahan reman pemandu kenderaan pacuan 4 roda terbabit bagi membantu siasatan. 1,070 pegawai dan anggota bomba dan penyelamat Malaysia bersiap siaga menghadapi kemungkinan berlaku banjir dalam tempoh pilihan raya kecil Parlimen Kemaman awal Disember depan. Selain anggota, bantuan turut merangkumi logistik termasuk aset darat, udara dan marin bagi pengurusan peti undi atau membawa pengundi ke pusat mengundi semasa banjir.
Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Abdul Wahab Mat Yassin berkata 36 lokasi berisiko banjir sudah dikenal pasti di daerah itu. Pihaknya sentiasa memantau maklumat semasa dengan pelbagai agensi berkaitan. Akademi Bomber dan Penyelamat Malaysia Wakaf Tapai Marang akan dijadikan pengkalan hadapan jabatan itu bagi menghadapi monsun timur laut yang dijangka bermula bulan depan. Kita pun berdasar pada input pelbagai agensi-agensi seperti MAC Malaysia, JPS dan ianya diselaraskan kalau sekiranya telah berlaku atau bermula keadaan hujan lebat berterusan di kawasan yang terlibat, itu barulah kita akan memaklum ataupun berbincang dengan pengurusi bencana daerah lah. Terdahulu beliau merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang peringkat JBPM Terengganu di Kuala Terengganu.